Okey, Alhamdulillah. Sebentar ya. Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada studio Kak Zaida, Zaida Ibrahim Food Studio. Yes, Alhamdulillah. The beginning of the week, episod yang ke-278 hari ini. Harapnya saya tak salah ya episod hari ni. Okay, mungkin ada sis Mas Mak Tobi mungkin boleh tolong tengokkan. Alright, apa khabar Kak Zaida? Okey, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ben? Okey, Facebook senyap je ni, Ben? Mana tu? Nak Facebook, IG. Apa sudah jadi sama IG? Oh, okey, kejap Kenapalah ni? What's wrong with you? Kejap Suara Kak Zaida tak ada. Test lagi. Oh, Okey. oh nak dengar suara Kak Zaida? Tak dengar ya? Oh, okey, kejap What's wrong with you? Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. IG ada masalah sekejap. Kita Suara Kak Zaida tak ada. untuk IG kita. Boleh saya tengok? Oh, tadi jatuh Tadi jatuh, Mat. Kita tengok apa sudah jadi. Oh, dia tertutup. Patutlah. Dia jatuh tadi. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. Hey, bear with us everybody. Technical problem. Sebentar ya. Sebentar ya di Sabar. Instagram. Di Facebook okey? Facebook okey ya. Alhamdulillah. Instagram. Okey. Instagram masih ada problem. Sebentar ya. Kenapa tu Instagram? Saya tak pasti kenapa. Jadi rakan-rakan di Facebook seperti biasa, mungkin waktu-waktu menunggu ni bolehlah tekan aja butang like, love, Yes. share bersama rakan-rakan you all dan juga komen, say hi. Alhamdulillah kita dah bersiaran di Instagram. Okey, dah Dah bersiaran ramai di ni Kak Instagram. Zaida di Facebook. Okey, di Instagram kita belum dapat respon daripada betul-betul. viewer daripada Producer kita kata IG. Producer kita kata minta tolong share. Jadi ada juga rakan-rakan betul. kita yang tak tahu macam mana nak pergi ke page kita ataupun bila dapat notification tak pasti nak ke mana untuk tonton program Jom Masak Kak Zaida. Jadi share-share lah di wall anda. Jadi rakan-rakan yang lain yang sedang menunggu dan menanti program Kak Zaida boleh tonton bersama. Dah ramai dah ni Kak Zaida. Okey, Alhamdulillah. Apa kata kita masak? So jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Okey, tengah hari ni Kak Zaida nak masak. Ni penuh ya. Penuh table Kak Zaida ni ya. Kita ada 2 menu kat sini. Okey, Kak Zaida nak masak nasi biryani kambing. Ataupun lamb shank biryani ya. Dan acar tumis. Okey, so kita nak mula dulu dengan nasi biryani kita. Okey, bahan-bahan untuk lauknya dulu ya. Kita perlu masak lauknya dulu ya. Lauk biryani kita guna dekat sini. Yang perlu kita kisar ialah 2 ulas bawang besar, 5 tangkai cili hijau, 5 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Ya, ini untuk kita kisar. Okey, yang ini kita dah kisar ya 100 gram ya Bel. Badam. 50. Kejap, sorry. 100 badam. gram betul. 100 gram badam. Kak Zaida dah siap kisar ya bersama dengan air ni ya. Badam yang saya dah kisar bersama dengan air. Kemudian kita guna juga 1 biji bawang Holland kita hiris. Yang ni Kak Zaida pakai bawang merah ya. Bawang besar merah. Yang ini kita pakai bawang Holland. Kemudian kita guna juga 50 gram kismis, 2 helai bay leaf. Untuk lauknya macam banyak juga ya. Kemudian kita guna juga 2 hingga 3 sudu makan minyak sapi. Kita guna juga 3 sudu makan yogurt. Kak Zaida pakai yogurt Greek tapi apa-apa yogurt boleh lah ya. Yogurt. Kemudian kita guna, Kak Zaida hari ni nak cuba ya. Saya nak cuba biryani masala. Ni. Ya, perempuan boleh jugalah guna rempah biryani apa yang biasa kita guna. Ya, brand Faiza ke, Mak Siti ke, Sharifah ke ya. Tapi hari ni Kak Zaida nak cuba biryani masala ni ya. So saya perlu gunakan lebih kurang 3 sudu makan nanti. Kemudian ini lamb shanknya ataupun kambingnya ya. Lamb shank ni ialah bahagian kaki ya. Ini Kak Zaida dah potong 4 setiap kakinya tu. Kemudian saya dah rebus dulu. Kalau perempuan tak nak rebus pun boleh. Cuma kita akan makan masa yang lama sikit untuk nak masak lauk dia. Jadi Kak Zaida siap-siap rebus dan saya ambil airnya, air rebusannya untuk kita masak nanti.
Ya, so ini lebih kurang 2 kaki lah, 2 kaki. Kemudian kita potong 4 satu kakinya, ya. Okey, untuk lauknya. Alright, itu saja. Dan nanti bila Kak Zana nak masak nasi, Kak Zana akan terangkan apa bahan-bahan untuk nasi. Okey, sekarang ni kita nak masak lauknya dulu, ya. Alright. Jadi bila Kak Zaida masak ni, pastikan ada kertas dan pen ataupun pensel untuk menyalin resepi. Okey, ni Kak Zaida dah panaskan minyak di kuali, di periuk. Ni periuk yang kita nak masak nasinya, ya. Ataupun masak juga bolehlah di kuali, kemudian nanti perempuan pindahkan ke periuk yang nak masak. Okey. So ni ada minyak masak bersama dengan sedikit minyak sapi, ya. Kalau tak nak pakai minyak sapi, nak pakai minyak masak terus pun boleh juga. Jadi Kak Zaida masukkan lebih kurang 2 sudu makan minyak sapi dan sedikit minyak masak. Okey, kita perlu tumis sekejap lagi bawang Holland yang telah kita hiris. 1 biji bawang Holland. Bawang Holland agak besar, ya. So kita tumis hingga dia layu. Sementara tu Kak Zaida nak kisar bahan-bahan ni tadi, ya. Sementara nak, sebab kita nak kejar masa, ya. Saya nak kisar bahan-bahan ni. Sementara kita nak tunggu tu layu, bolehlah kita kisar. Ni tadi. Ya, lada hijau 5 tangkai. Bawang besar yang sedang, ya, bukan yang besar sangat, 2 biji. 4 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Kita kisar bersama dengan sedikit air. Sementara kita nak tunggu bawang kita layu. Okey, ni dah kita kisar. Kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam periuk yang kita dah letak. Yang kita tengah tumis bawang. Tumis bawang hingga bawangnya layu. Tak perlu garing, ya, hingga layu saja. Okey, kita masukkan yang kita dah kisar ni tadi. Bawang besar, halia, bawang putih dan lada hijau. Sedap betul bau dia. Macam bau kenduri. Macam bau kenduri, ya, sebab bau minyak sapi. Asal bau minyak sapi je bau kenduri. Okey, saya tutuplah, ya, supaya dia cepat garing. Alright. Okey. Kemudian kita masukkan rempah dan badam yang kita dah kisar tadi, dan kita akan masukkan sedikit air rebusan daging ni tadi, ya. Kalau nak ikutkan sedap, perempuan masak terus dekat sini, tapi kita tak boleh tunggu, ya, lama. Jadi saya rebus dulu pakai guna pressure cooker, dan saya keluarkan dagingnya bersama dengan airnya. Okey, kita tunggu dia garing sikit. Wow, bau dia. Okey, kita akan masukkan rempah masala biryani, ya. Dua, 3. 3 sudu 3, makan. ya, 3 sudu makan. Kita tunggu dia hingga dia naik minyak, ya, garing. Bam lah Bella. Okey, kita masukkan daun salam. Ataupun bay leaf, ya. Dried bay leaf. Dried bay leaf.
Okey. Untuk nak merebus tulang kambing especially, cara Kak Zaidah ialah saya daun pandan tu saya ambil satu ikat banyak, ya, satu banyak. Saya simpul dan saya rebus sekali. Untuk nak hilangkan bau hamis. Ada setengahnya pakai cuka, ya. Ada juga setengah mungkin kita boleh kongsi dekat sini tips untuk macam mana cara nak menghilangkan bau hamis kambing, ya. Okey, kita tumis lagi hingga dia garing. Yang ini kena garing, maksudnya naik minyak lah. Alright, Maria, ni ada soalan. Yes. Boleh berapa porsi itu Puan Zaidah? Makan ni? Hidangan untuk berapa orang makan? Ini kita ada 8 potong, so lebih kurang 8 orang lah. Satu orang sepotong. Saya potong 4, ya. Boleh potong kecil lagi ke Kak Zaidah? Tak usahlah, dia tak cantik. Dia tak cantik, dia cantik macam ni, nampak tu? Bel, ya. Dia cantik sebesar macam ni. Kalau kecil sangat dah tak macam lamb shank, ya. Okey. Baunya dah naik, ya. Okey, Kak Zaidah akan masukkan ni. Ni, ya. Badam yang saya dah kisar. Perempuan nak guna gajus juga boleh. Cuma kalau pakai gajus dia agak muak lah. Dia betul lemak. Dia lemak, ya. Kalau nak lebih lemak pakai gajus. Tapi saya pakai badam. Jadi badam yang dikisar ni kita kisar bersama air lah. Bersama air, ya. Kemudian kita akan letakkan yogurt. Greek yogurt, ya? Tak kisahlah, ya. Kalau tak ada Greek yogurt, pakailah yogurt apa-apa. Natural yogurt pun boleh, yang Nestle tu. Yogurt ni untuk nak dapatkan rasa masam, ya. Dan lemak. Okey, kita akan masukkan ni isi kambing ni. Okay, that. Sedapnya. Dekat studio ni pun ada, ya, viewer yang sedang tonton bersama dia pun giling kepala. Okay, kita masukkan sedikit air rebusan dia tadi. Wow. Look at that. Okay, kita tunggu hingga lauk ni kering. Baru kita boleh masukkan nasi di atasnya. Okey, sekarang ni Kak Zaidah nak letakkan perasa garam. Untuk membangkitkan selera. Yes. Kita akan letakkan sedikit air mawar. Ya, lebih kurang 1 sudu makan air mawar. Dan kismis. Air mawar ni nak hilangkan bau hamis kambing tu sebenarnya, ya. Okey, kita biarkan dia kering, ya. Okey. Ada soalan, Bel? Alright, itu ada yang share dengan kita ni. Laili alias katanya tabur tepung gandum, buah air sikit. Untuk nak hilangkan bau hamis. Masa cuci itulah, ya. Biasanya masa cuci kita tak kambing tepung gandum. Perap daging kambing bersama tepung gandum sekejap. Lepas tu basuh bersih, baru masak seperti biasa. Yes. Okey, jadi kita biarkan dia sekejap. Bak kata Kak Zaidah, kita tunggu dia kering sebelum kita masukkan beras ataupun nasi. Okey. Alright, hang in there. Beras ke nasi Kak Zaidah? Beras. Beras. Okey. Alright.
tips saya, gaul tepung gandum dan garam pada kambing tu biarkan sebentar. Nampak tu? Ya, rasanya tips yang sama ya. Alhamdulillah, maksudnya kita pun dah ramai yang tahu tips untuk mengelakkan bau yang tak menyelerakan tu sedikit. Okey, alhamdulillah, thank you so much for sharing the tips. Okey, saya selalu basuh kambing guna tepung gandum, ya saya. Dan dah basuh bersih, lumurkan dengan tepung, biarkan dia dalam 30 minit or more. Lepas tu baru cuci bersih semula. Alhamdulillah. Kita rasa dulu sebelum kita masak nasinya. Kalau guna serbuk badam? Serbuk badam? Kan badam kan kita blend dengan air. So jadi kalau kita gunakan serbuk badam macam mana Kak Zaida? Oh tu badam powder, ground almond. Ground almond kasar lah, boleh jugalah. Okey, saya tambah lagi sikit garam. Dan saya punya rempah masala kurang ya, jadi saya tambah sedikit. Kurang bau rempahnya, saya letakkan sedikit. Mungkin 4 hingga 5 sudu ya. So jadi kuantiti masala ni mengikut kepada pada rasa lah, perempuan kena rasa dulu ya. Sebab kadang-kadang rempah ni pun dia lain brand lain ya. Saya belum pernah cuba lagi rempah ni. Ni baru first time saya cuba dengan brand lain. Ya, dengan brand lain. Selalunya saya masak dengan Faizah ya. Sharifah, Mak Siti, tapi yang ini saya belum pernah cuba. So saya cuba yang ini, ni Arab punya ni ya. So dia agak kurang kuat agak sikit. Kurang. So badam digoreng dulu ke? Tak, badam putih ya, badam biasa, badam mentah. Tak perlu goreng. Kalau goreng tu kalau kita nak letak sebiji-sebiji. Kalau kita nak blend tak perlu goreng ya. Puan kalau yang ada kulit tu puan perlu masak hingga badamnya tu bukan masak, kena rendam dengan air panas. Ya. Okey, kita tunggu sekejap. Sementara kita menunggu lauk kita ni masak, apa yang perlu kita buat ialah di sebelah ni Kak Zaida tengah nak masak air. Ya, untuk kita nak celur berasnya. Okey, untuk berasnya pula, okey, perempuan mungkin boleh salin resepi untuk berasnya pula. Untuk kita nak masak nasinya. Okey, yang kita nak perlu untuk nak masak nasinya ialah Kak Zaida guna 1 kilo basmati yang saya dah rendam setengah jam lebih ya. Saya dah cuci, kemudian saya rendam basmatinya. Kemudian kita perlu daun pandan, 2 helai daun pandan, bay leaf 2 hingga 3 helai, kayu manis, cengkeh dan buah pelaga bersama dengan jintan halus. Ya. Okey, nanti kita akan bagi sukatan dia ya. Okey, untuk nasinya kemudian Kak Zaida guna setengah tin susu cair, direndam bersama dengan koma-koma, secubit koma-koma dan sedikit air mawar. Okey. Dan kita perlu juga garam dan minyak sapi lebih kurang 3 sudu makan. Kita perlu cairkan minyak sapinya. Alright. Ni sementara kita nak tunggu air mendidih. Alright, Kak Zaida ada soalan. Sharifah Baimin, badam direndam, buang kulit dan kisar ke? Ya, buang kulit. Kalau tak buang kulit nanti ada nampak lah kulit-kulit dia tak cantik. Nanti gelap tak lawa ya. So you nak buang kulit dia, you kena rendam dia dengan air panas. Kalau tidak tak mau tanggal kulitnya nanti. Alright, soalan yang seterusnya. Rubia Ismail Ruby, boleh tak guna yogurt yang buat sendiri, susu cair campur jus limau nipis? Boleh. Tairu lagi sedap yang sebenarnya pakai tairu. Kambing memang kena ada bau pun, kalau tak kik. Kalau tak bukan kambing. Betul Mamat Saleh. Alright, salam Kak Zaida. Tapi kambing walau you buat macam mana pun dia tetap ada bau. Ni nampak. Walaupun Kak Zaida dah masak, dia dah rebus je dengan banyak daun pandan, dia bau is still bau kambing. Kita tahu itu dia. Itu dia kambing ya. Okey, Magis Bari Subramaniam. Salam Kak Zaida. Bella, apa khabar? Kak Zaida dah kurus. Dah? Kurus. Ya ke?
Taklah, Wow, sama je. Selim Alim Kak Zaidah sekarang. Okey, kalau guna paste pun Zaidah lagi senang kan, Ben? Paste macam mana? Paste apa tu? Paste. Cuma nasi Nasi biryani kambing ni tak ada boleh tak ada juga. paste. Boleh juga paste nasi biryani tu. Paste lauk biryani. Yes, yang itu shortcut. So jadi yang busy-busy, yang sibuk tu nak terkejar-kejar tapi teringin kan. Sekarang ni sedang menonton dan ada stok dekat rumah, balik tinggal masak je. Okay? Alright. Must try, nampak sedap. Of course, Grace Kennedy. Okay, ada tips tak macam mana nak bagi daging cepat empuk? Pakai je lah pressure cooker. Buang bau. Sekarang ni empuk macam mana? Pakai pressure cooker, sekejap aja, setengah jam je dah empuk. Okay. So kalau tak ada pressure cooker macam mana Kak Zaidah? Kak Zaidah biasanya tahu besi, sudu besi kat dalam. Right. Ya. Okey. Assalam Ben. Waalaikumsalam. Nurida Jalaluddin. Semalam buat kacang pul. Resepi Kak Zaidah sedap. Hari ni masak pula rendang pucuk ubi menjadi dan sedap juga. Alhamdulillah. Syukur. Okey, kita tunggu dia kering lagi. Yes. Ni buat biryani ayam dam ke Kak Zaidah? Lebih kurang biryani gam ya. Tapi kita tak gam. Kalau kita nak buat cakap biryani gam, kita kena gam periuknya. Tapi kita tak gam periuknya. Dia almost like gum. Almost, tapi bukan gam. Kalau But gam, without the gum. Without the gum. Kan cakap biryani gam kan nanti nak kena gam pula. Betul. Ya, okay. I take out some of the kuah so that dia cepat sikit masak. Kita perlu keringkan kuahnya ya. Kalau tidak nanti nasi kita berlembik. Okey. Ya. So jadi amount kuah tu kita kena tengok juga lah Kak Zaidah. Kena tengok ya. You tak boleh bersama dengan beras. Yes. Kadang-kadang kita ambil sikit kuah dia, kita boleh makan dengan nasi nanti. Right. Okey, salam puan. Mana nak dapatkan rempah garam masala? Pergi je kedai-kedai Arab. Puan pergi di kedai Arab, nanti dia akan ada lah mama atau kedai Arab ya. Dia ada garam masala ni. Ini biryani masala ya. Makanan daripada Middle East. Yes. Alright. Insta lambat live-nya. Terlambat sikit. Tadi ada error ataupun technical problem ya. Erti katanya. Masak apa tu? Hari ni biryani kambing. Masak apa tu Puan Zaidah? Biryani kambing. Tak pakai BFF ke Puan? Apa tu? Beef is it? Hari ni kita guna kambing. Kita guna mutton. Okay. So now Kak Zaidah dah mula nak masak nasi dia ya. So saya letak lagi. Saya tak dapat nak rasa rempahnya ya. Macam hilang rasa dia. Okay Kak Zaidah? Alright. Hitamnya tu belum datang lagi. Hitam rempahnya tu ya. Okay. Alright. Mesti you all suka kan lauk ni kan? Sedap ni. Badam rendam air panas, kopek kulitnya. Senang. Okay, thank you for sharing Sabia Abdul Hamid. Thank you. Okay, now ini kita biarkan sampai dia kering. Alright. Sebelah ni airnya dah mendidih ya. Nampak tu Bel? Okay. Kita akan masukkan ni dulu. Daun pandan. Segala yang ni tadi, cengkeh, kayu manis, jintan. Wow. Nampak tu? Cantik ya. Woo. Okay. Okay. Sambil-sambil tu Kak Zaidah tengok lauk kan, takut hangus pula. Dia main cak-cak dengan lauk sebelah. Okay, so seterusnya? Seterusnya kita akan masukkan beras. Ni kita macam celur berasnya ya. Okay, kita akan celur berasnya. Okay. Dan perlu letak sedikit garam. Ya, pada berasnya nanti tawar pula. Letakkan sedikit garam. Alright, berapa sukatan air Kak Zaidah? Airnya banyak ya, 3-4 kali ganda, doesn't matter. Airnya tak ada sukat. Mesti nak lebih banyak daripada berasnya. Sebab airnya kita tak guna nanti. Yang pastinya beras tu kena tenggelam. Beras tu kena tenggelam, kalau boleh lebih banyak.
Dia lebih mendidih airnya, dia lebih cantik berasnya. Jadi dia macam tak kena paksa masak okey, lah. nampak ni Bel, nampak lauknya dah naik minyak, nampak tu? Wow. Ya, so daging Kak Zada ni yang sebenarnya dah empuk sangat. Ya, so saya pun tak berani nak balik-balik, takut nanti tak cantik. Azlina Zainal Abidin tanya if guna badam keping and rendam dalam air panas and blend? Boleh, asalkan badam, tak ada masalah. Ya, okey, Kak Zada akan masukkan bawang goreng atas lauk ni, baunya sedap ya. Ya, masalah tadi rempahnya tu Kak Zada kena pakai banyak ya sebab tak berapa rasa. Wow. Okey. So kita biarkan dia kering sekejap, sementara tu kita tengok beras kita pula. Kak Zaida, Ya. kalau tak makan daging kambing boleh ganti daging lembu. Daging lembu bahagian mana yang sesuai? Kalau nak kira sedap kat tengkuk ya. Sedap, tengkuk dia lembut. Dia bermuscle, dia ada muscle sikit dan dia ada lemak-lemak sikit. Tu sedap. Cari yang ada tulang. Masak lauk ni dia sedap yang ada tulang. Masak nasi biryani jenis macam ni, dia kena ada yang bertulang. Okey, kita kena celur beras ni hingga beras ni masak. Alright, Farida binti Osman. Assalamualaikum. Saya ada order beras nasi Afghan dah 2 minggu tak sampai lagi. Hang in there my dear. Okey, tinggalkan nombor telefon anda di bawah. Tim admin mungkin boleh bantu anda. Okey, contact tim admin sekarang. Rendam dengan air kelapa nak cepat lembut. Ya ke? Okay, that's new. Okey, ni nampak Bel, kita tengah tunggu dia kering lagi sementara nak tunggu beras masak ya. Wow. Okey, lauk biryani kita. Sedap kan kambing? Yes. Siapa yang kambing fan ni memang tak boleh lepaskan peluang untuk masak menu ni Okey, ni nampaknya berasnya, kita dah tengah celur berasnya. Okey, berbeza ke rempah masala tadi tu, biryani masala dengan garam masala? Garam masala, biryani. Dia ada banyak ya. Yang ini biryani masala. Macam hari tu kita gunakan garam masala. Untuk nasi Afghan, ayamnya kita guna masala beef for beef daging. So jadi masala ni ada macam-macam masala ataupun pelbagai jenis rempah. Okey, Kak Zada kacau-kacau dia supaya dia mudah kembang. Okey, kita masak lagi berasnya ni hingga dia jadi nasi. Kemudian kita tengok lagi lauk biryani kita. Look at that. Masya Allah Kak Zaida. Okey, ini nanti nasinya nanti kita akan letakkan di bahagian atas. Kemudian kita tutup dan kita baru masak ya. Alright. Ina Haji Ahmad, mungkin sebab Puan Zaidah pakai baju berjalur-jalur tu nampak kurus. Ya ke? Yang sebenarnya? Saya tengok Puan Zaidah macam dah cabi sikit. Sejak duduk JB tempoh hari. Betul, saya dah cabi sikit ya. Sebab duduk Johor, biasalah ya. Siapa yang duduk Johor tahu dia ya. Jadi hari ni Kak Zaidah nampak asli kita salahkan baju. Okey, saya guna brand Archie dari India. Beli kat kedai mamak garam masala tu bau dia memang kuat. Okey, yang ni garam masala. Yang ni biryani masala. Masala yang Kak Zaidah gunakan hari ni adalah biryani. Perempuan boleh guna rempah biryani biasa ya. Yang biasa ada di pasaran, yang perempuan selalu guna. Kadang-kadang kita masak dekat rumah ada balance tu, perempuan boleh guna rempah biryani tu. Saya hari ni saya nak cuba biryani masala yang saya baru beli ni tadi ya. Alright, Rosina Kamit tanya Kak Zaidah, bawang tu buat sendiri ya? Macam bawang goreng. Untuk dapatkan goreng bawang dia nampak garing dan rangup. Dah termasin pula lauk Kak Zaidah. Tapi tak apa sebab dia di bawah ya, tak apa. Dan kita makan dengan nasi. Okey. Alright. Nasinya kita kurangkan lah. It's okay Kak Zaidah. Look at that. Dia biasa. Now the smell of nasi lauk biryani dah datang. Dah datang ya. Dah datang. Sebab kita biarkan dia lama di kuali. Dia piuk. Okey, beras tu berapa pot? Hari ni kita guna Salma Sabudin. Hari ni kita gunakan sukatan gram. Kak Zara pakai 1 kilo lagi. Ya. 1 kilo beras ya. Okey, masak apa ni? Maaf baru buka. Hari ni nasi biryani. Nasi biryani kambing dan ya. acar. Ataupun lamb shank biryani ya.
Itu dia lamb Zaida shank. pakai kambing yang ada tulang di bahagian kaki ya. Ya. Okey. Okay, Kak kita tunggu Zaida, beras ni masak ya. tolong kasih lagi sekali resepinya please. Okey. Resepi untuk lauknya dulu ya. Okey, kita sambil-sambil tu kita tengok juga jangan sampai dia hangus. Berhati-hati. Okey. Bel, saya pun dah lupa minta bel yang bel salin tadi. Okey, here you go. Okey. Kita untuk biryani lauknya ya, tadi yang Kak Zaida tengah masak ni, tengah kecilkan api di sebelah ni. Kita guna dua batang ya, dua peha kambing ya. Saya potong-potong tadi. Kemudian 2 biji bawang besar, ini untuk dikisar. 2 biji bawang besar, 5 tangkai cili hijau, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 biji yang untuk di blend ya, untuk di blend. Saya ulang lagi sekali. 2 biji bawang besar, 5 tangkai cili hijau, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia. Ini untuk dikisar ya. Kemudian kita guna 1 biji bawang Holland dihiris atau dimayang. Kita guna juga sedikit kismis, 50 gram kismis dan 100 gram badam kita kisar halus. Okey. Ini untuk lauknya. Kemudian saya guna rempah masala tadi 5 hingga 6 sudu juga ya. You rasa dulu. Dia different rempah, different dia punya rasa ya. Okey, kemudian kita guna juga 3 sudu makan yogurt. 3 sudu makan minyak sapi bersama dengan sedikit minyak untuk nak menumis. Kemudian Kak Zara guna juga bawang goreng dan sedikit kismis untuk kita nak tambahkan pada lauknya. Okey. Alright. Ni nasi kita kena tekan ya, kena picit dulu sama ada kita nak tahu dia masak tak masak, kita kena picit dia. Belum lagi ya. Nampak lagi ni. Alright. So ambil masa sedikit. Jadi sementara kita nak tunggu berasnya masak dan juga lauk pun kita kena cak-cak dia Kak Zaida. Ya, lauk kita kena jengah-jengah. Ni cantik lauknya. Tu dia. Dah datang dah warna dia. Kak Zaida kecilkan api ya sebab saya takut dia hangus. Sebab beras ni nanti kita akan timpa di bahagian atasnya. Kalau boleh dagingnya ni janganlah empuk sangat ni. Tadi kita dah terlampau empuk ya dagingnya. So saya tak berani nak balik-balik sangat, nanti hancur. Nanti dia terpisah dengan tulang dia nanti. Okey. Tulang pehanya kan. Alright. So kita biarkan dulu. Okey, kita baca komen rakan-rakan kita. Kuma-kuma tu apa ya? Kuma-kuma is saffron. Saffron ni. Saffron erti katanya kuma-kuma. Tapi dah habis. This is dia ada jual macam-macam dalam botol besar, botol kecil. Tapi dia mahal ya. Okay, macam gini pun lebih kurang dalam RM30. Dia macam tembakau tapi bukan tembakau. Saffron ya, saffron. Kalau you pergi beli jangan cakap kuma-kuma, dia tak tahu ya. Okey, ini dia. Cakap saffron. Lembut sangat dia daripada bunga. Bunga ya, bunga saffron ya. Bayangkan nak ambil satu-satu ni sebab tu harga dia mahal ya. Dia mahal ya. Statements. Yes. So jadi ambil masa sedikit. Share, thank you so much for sharing this video. Okay. Minta share, love dan like dan komen ya. Supaya dengan lebih ramai lagi dapat menonton rancangan kita ni. Alright. Maria Dato' K kata, terima kasih Kak Zaida. Sama-sama. I love you. I love you too. Alright. Selalu dengar biryani gam. Gam tu apa tu? Biryani gam, dia akan buat satu adunan tepung, dia akan kelilingkan dekat periuknya tu. Dan dia tutup, dia tak buka until about berapa minit. Tengok berapa besar you punya periuk. Itu kita panggil biryani gam. Dia layer ataupun dia masak lauknya di bawah, kemudian dia masukkan nasinya di atas dan dia tutup, dia tak buka. Dia tak bagi waktu keluar itu yang dia gam tutupnya tu. Dia gam dengan tepung gandum ya. Bancuhan tepung gandum. Tapi itu susah sikit nak buat tu. Jadi kita buat macam ni je lah, senang sikit. Tengok tu berasnya. Ini Kak Zaida pakai beras ni yang saya jual di page nasi biryani saya ya. Jadi perempuan tengok berasnya cantik ah. Look at that. Kasar-kasar, panjang-panjang. Nampak tu? Nampak tak? Wow. Panjang ya dan kasar. Ini beras yang
kita guna untuk paste nasi biryani Kak Zaidah. Kak Zaidah tunggu nasinya, beras dimasak, kemudian kita akan toast dan kita akan letakkan atas nasi ni, atas lauk ni. Dan beras dia begitu, apa orang kata, selalu kita tengok beras basmati ni halus-halus sebab dia panjang kan. Tapi beras yang Kak Zaidah gunakan yang ini beras premium dan boleh nampak ya berasnya apa besar-besar. Puas. Ya, Kak Zaidah orang nak kata tambah muai Kak Zaidah nak tambah sedikit air panas ya pada beras kita. Muai tak muai makan dekat Zaidah? Muai sangat. Yes. Okey, salam dari Singapura. Yum sedapnya. Ni hari kita masak daging green curry paste. Alhamdulillah. Okey. Ini resepi hari tu ke? Daripada program Nadia dan Bel untuk green curry daging. Sedap kan? Okey, beras Arab ke? Ya, saya beras Arab. So jadi beras yang kita sediakan sementara ni Kak Zaidah tu dia muncul dah Kak Zaidah. Kak Zaidah tak ada air. Air untuk tambahkan dalam Kak Zaidah punya beras ya. Supaya itulah. Mudah masak. Kalau dia Itulah banyak air maksudnya bila kita nak masak ataupun kita apa orang kata nak toastkan sebentar lagi nasi ni, bila kita nak buat proses ni, proses apa kita panggil Kak Zaidah? Ni celur beras. Okey, bila kita celur beras ni kena pastikan air untuk kita nak celur beras ni kena banyak. Kena banyak ya. Kita kena tambah. Pasal Kak Zaidah tadi periuk ni kecil. Ya, saya masak banyak pula tu. Sikit lagi ya. Alright, Ainon Taylor. Yes, saya. Paste dan nasi biryani pun ada promosi lagi ke? Ada. Kita masih ada promosi lagi. Contact team admin kami di 011 11204733 atau di talian yang lain di 011 64201979 untuk dapatkan paste nasi biryani. Tapi hari ni menu kita nasi biryani kambing. Hari ni kita gunakan from scratch, bahan fresh hari ni. Jadi kalau you nak masak, you want to cut short, boleh dapatkan paste nasi biryani Kak Zaidah dengan harga RM30 sahaja. Terbaiklah Kak Zaidah, semua resepi pandai. Kak belajar atau pandai sendiri kerana minat? Maaf tanya. Apa dia? Asna Abdullah bertanya, Kak belajar atau pandai sendiri kerana minat? Memasak. Saya belajar dari awal tahun 80-an saya belajar. Waktu tu umur pun baru 20 lebih ya. Mana kita pandai masak sangat. Kita kena berburu lah. Ya, saya balik-balikkan sekejap. Dan as time goes, kita pandai sendirilah ya. Sebab itu kena praktis. Yes. Jenama apa Bel? Boleh tengok jenama apa tu ya? Jenama apa tu? Sucian. Mungkin boleh komen lagi sekali, minta maaf. Mungkin terlepas, agaknya lambat saya baca komen. Saya nak tahu tu jenama untuk apa. Okay? You mean beras ke? Okay, beras kita dah masak. Dah boleh ya? Alright. Okay. Perempuan ambil sikit, kemudian you gigit. Ataupun picit. Dia kena masak tetapi tidak kembang sangat. Tapi perlu masak. Maksudnya kena masak betul. Ya? Tetapi belum kembang sangat. Okey. Wow. So kita dah boleh tutup api. Kita peletus beras ni. Jadi berasnya masak dalam keadaan dia macam ni. 3/4 masak? Setengah masak? Masak. Tetapi dia belum kembang betul. Maksudnya tapi tekan dah masak. Ya. Jadi dia cepat sikit. Prosesnya tu cepat. Mungkin dalam 3/4 gitulah Kak Zaidah. 3/4 ataupun dia dah masak ya, cuma dia belum kembang sangat. Alright. Okey, now. Nampak ya ni? Kak Zaidah akan tuangkan ini, api kecil-kecil dulu kat sini. Beras ni ke dalam nasi. Ke dalam atas lauk ni. Wow. Kita toastkan berasnya dulu. Nasi ataupun beras yang telah dimasak 3/4 kemudian dimasukkan ke dalam. Okey, kita letakkan dulu sedikit susu dan minyak sapi. Mana minyak sapi tadi? Mana minyak sapi tadi? Okey. Ni ya, susu bersama dengan saya masukkan sedikit saffron. Wow. Okey. Dan minyak sapi.
minyak sapi yang telah dicairkan ya. Okey. So kita akan sambung balik. Letakkan berasnya lagi di bahagian atas. Wow. Ya tu, kita kena toastkan begini. Kena toast ya. Kemudian kita masukkan di dalam kuali ataupun periuk yang adanya lauk. Lauk di bahagian bawahnya. Okey. There you go. Wow. Kemudian kita habiskan susu ni tadi. And you see that? Itu saffronnya ataupun koma-komanya. Kemudian minyak sapinya. Kemudian kita letakkan sedikit pewarna kuning. Ini optional. Kalau nak boleh, tak nak pun tak apa. Buatkan nasinya nampak ada color-color sikit lah. sedikit menarik. So, kalau kita nak dapat warna macam ni, warna macam tu, kita perlu gunakan banyak saffron. Tapi maklumlah saffronnya tak banyak. So kita akan tabur ni dulu, bawang goreng. Okey, dan sedikit daun ketumbar. Masya Allah. Okey, kita akan tutup dengan foil. Akan tutup dengan foil. Dan kita akan tutup dengan tudungnya. Mana satu tudungnya? Yang ni tu. dia. Okey. Okey. Seperti biasa kalau Kak Zaidah masak nasi, Kak Zaidah akan alas periuknya dengan alas besi. Alas besi. Mana alas besi Kak Zaidah? Kejap. Nak ambil ni dulu. Nak angkat ni dulu. Okey. Alright, minggu lepas baru beli paste pack nasi biryani dan Bukhari. Paste lauk pun beli, tapi tak sempat lagi masak. Kak Zaidah akan alaskan periuk Kak Zaidah bersama dengan ini ya, besi ni supaya tidak direct heat. Kalau direct heat nanti dia boleh hangus. Yes. Okey, so kita akan biarkan dia dekat sini dan nanti kita akan balikkan dia. Okey. Sedap. Okey, minta tolong angkat ni boleh? Alright, so jadi siapa-siapa yang dah beli tapi masih belum cuba lagi paste nasi ataupun paste lauk Kak Zaidah, okey. Cepat-cepatlah, nanti dah cuba boleh bagi feedback dengan kita. Kita nak tahu juga apa you all kata. Okey, celur sampai masak ke untuk nasi? Macam mana Kak Zaidah? Celur sampai masak, 3 suku masak. Ya, Kak Zaidah try tutup ni dulu kita supaya dia tidak keluar wapnya. Okey. Supaya bau lauk biryani tu masuk dalam nasinya. Sebab itu kita tutup rapat supaya dia tidak keluarlah bau lauk biryani tu. Right. Ya, all the rempah daripada lauk biryani tu tadi. Okey. Okey, sedapnya kau masak biryani. Saya dari Batam. Umi Habibah. Thank you so much for watching. For tuning in. Kemarin dah masak nasi buhari kambing. Sedap sangat. Halalkan resepinya Kak Zaidah. Halal dunia akhirat. Okey. Ni lagi satu yang Kak Zaidah nak tunjuk. Tolong toastkan ni.
Seterusnya, Yes. next kira bukan next course lah next menu kita itu acar, okay? Alright, you all dah dapat tadi nasi bersama lauk dengan kambing. Berasnya ada yang tanya berasnya. Beras? Okey, berasnya adalah beras daripada Arab yang kita gunakan. Boleh je pakai beras basmati apa-apa boleh ya. Kak Zada guna beras biryani atau basmati yang saya buat paste nasi biryani. Ya, saya buat paste nasi biryani. So saya gunakan beras yang sama ya. Beras dia panjang, kasar-kasar ya. Okey, sekarang ni kita nak buat acar. Okey. Sementara nak tunggu nasi kita masak ya. Alright. Okey, Kak Zada tinggal di Singapura atau Johor Bahru? Saya di Selangor, di Puchong Selangor ya. Saya tak tinggal di Johor Bahru. Hari tu je saya balik Johor Bahru. Sekejap. Ya. Ya, okey. Kak Zaida, Tutik Safira tanya, Kak Zaida kalau di Indonesia mau cari beras berani di mana Kak? Saya dari Sulawesi Tengah di Palu. Ya tu. Okey, kalau di Indonesia mungkin boleh cari jugalah, harapnya ada kedai Arab ya yang menjual makanan-makanan Arab lah. Takkan seperti tak ada. rempah Ada ke? ratus. Ada di Indonesia mesti ada, pasti ada. Ataupun beli di Shopee saja. Kan sekarang senang. Shopee Indonesia. InsyaAllah akan ada. Okey. Ya mungkin Indonesia ada beras basmati dia sendiri, kita tak tahu. Ya. Basmati ni ialah beras di mana dia kurang kanji. Yes. Dia kurang kanji ya, basmati. Sebab itu kalau dimasak berasnya satu-satu dia tidak melekat sebab dia kurang kanji. Ya. Dan juga betul Azimah Rahim katanya Waalaikumsalam. Beras yang puan guna tu lama juga kena rebus. Betul, disebabkan saiznya ya. Saiznya. Tapi kalau kita guna beras jenama lain tak lama sangat kot ya. Itulah bezanya. Yang baik kita kena sabar. Yang sedap, yang premium memang kena bersabar. Yang ini puan, dia muai. Yes. Dia boleh makan ramai ya, sebab pun dia kasar, dia panjang ya, jadi dia dapat banyak. Okey. Alright, ini kita baru Google, admin kita baru Google beras basmati. Yang kita di Shopee Indonesia. Admin kita dah tolong carikan ya. Puan yang bertanya tadi dari mana? Sulawesi. Sulawesi. Mungkin puan beras boleh basmati ni ya. Nampak? Okey, RM40,000 sahaja. Okey, basmati rice Abu Kas. Okey, yang ini daripada Arab. Itu dia. Okey, dah boleh beli online sekarang, senang. Senang sekarang. Susu kena mix dengan apa? Khasnya Yusuf, kita susu cair tadi kita mixkan bersama saffron ataupun kurma-kurma. Dan sedikit air mawar dan susu setengah tin ya. Kalau nak cepat, susu itu dimasak bersama dengan saffron, nanti dia lebih cepat kembang saffronnya. Okey, nampak ni sekarang Kak Zada nak buat acar ya. Okey, kamera kita hari ni ke kiri, ke kanan, depan, Pening belakang, dia. atas. Okey, sebab hari ni banyak method yang kita gunakan. Okey, sekarang ni Kak Zada nak buat acar tumis ya. Okey, yang Kak Zada ulang lagi sekali bahan-bahan untuk acar tumis Kak Zada. Saya guna satu batang carrot, satu batang timun dihiris halus macam ini. Kemudian saya guna 2 biji lada hijau, 2 biji lada merah juga dihiris panjang. Kemudian saya guna 20 biji bawang kecil ni. Kalau boleh cari yang sama saiz lawa ya. Kalau tidak agak besar boleh potong 2. Kemudian carikan bawang putih yang halus-halus macam gini ya. Lebih kurang dalam 15 ulas. Kemudian kita guna 2 sudu makan cili bo ataupun cili yang telah dikisar, cili kering yang telah dikisar. Kita guna 1 sudu makan biji sawi, sedikit serbuk kunyit, cuka, garam, dan gula. Okey, kita panaskan minyak di kuali. Kemudian yang ini Kak Zada dah kisar ya. 3 ulas bawang putih, 3 ulas bawang merah dan
setengah inci halia. Ini kita kisar jadikan dia macam ni, ya. Okey, kita tumis dulu yang kita kisar ni. Okey, kita tumis hingga garing. Kemudian kita akan masukkan cili serbuk ni tadi, cili blend. Sedapnya bau. Inilah bawang merah, bawang putih bersama halia. Okey, 2 sudu cukuplah ya. Terpulang kada perempuan kalau nak pedas, letak lebih. Kalau tak, biar 2 sudu dah cukup lah. Apa tu Kak Zaidah? Lada ni. Chili bau. Okey, kemudian kita letakkan sedikit serbuk kunyit. Tumis hingga garing. Sehingga dia naik minyak. Lepas tu masukkan biji sawi dan irisan carrot, timun dan lada bersama dengan bawang. Kita masuk bawang dulu yang sebenarnya. Lepas tu baru masukkan irisan sayur tadi ya. Wow. Tumis hingga dia garing. The smell. Okey, kita akan masukkan garam. Masukkan gula. Dia perlu ada rasa manis ya. Dia kena ada rasa manis, masam dan masin untuk nak buat acar. Ni air mawar. Kak Zaidah. Okey, kita akan masukkan cuka. Beware. Yes. Masukkan cuka lebih kurang 2 sudu makan. Tapi perempuan perlu masih kena rasa ikut selera masing-masing. Ya, Kalau kurang, ikut selera masing-masing lah. Maksudnya ikut perempuan ya. Okey, kita akan masukkan bawang ni dulu. Nak bagi bawang ni masak betul. Sebab bawang ni sebiji-sebiji. Kita masuk bawang dulu. Alright, so kita letak dulu. Jadi kita tengok apa, sebab dia mengambil yang masa yang lama, agak lama juga untuk layukan bawangnya. Layukan bawang ya. Right. Okay. Okay, harapnya Instagram okay ya view. Harapnya okay. Hang in there rakan-rakan di Instagram. Alright, Yes. pewarna yang Kak Zaidah gunakan pewarna apa? Kak Zara pakai tadi pewarna kuning telur ya. Warna Alright. kuning telur. Oh, QBB ke? Betul tak Bella? Tuan Ramli, apa benda tu? Minyak sapi ke? Minyak sapi. Minyak sapi apa-apa brand Apa-apa memang. brand pun boleh. Kalau QBB tu the best lah ya. Cuma QBB agak mahal harganya ya. So perempuan ikut kemampuan perempuan lah ya. Okey. Ada yang kena pakai mask dah sebab kita ada cuka sikit dalam kita punya lada Itulah, ni. dekat belakang tu kita ada aircon. Jadi angin aircon tu dia tolak terus masuk dalam hidung kita. Okey, salam Puan Zaidah. Masak ni memang sedap tapi leceh sikit. Saya biasa masak nasi minyak je. Apa tu Kak Zaidah masukkan? Kurang gula. Okey, tambahkan gula. Jadi gula dan garam secukup rasa. Secukup rasa. Masak hingga bawang ni masak betul ya. Lepas tu baru masukkan bahan-bahan lain. Perempuan kena rasa sendiri ya. Ikut sukatan, ikut selera masing-masing. Masak hingga betul-betul bawangnya masak. Kemudian masukkan biji sawi. Wow, bau dia. Ada ke siapa-siapa kat sini dah boleh terasa di tekak masing-masing macam mana rasa nasi? Hari ni kita nasi dengan mutton dan juga acar. Okey, viewer kita yang daripada studio dah bangun ya. Daripada kerusi datang dekat untuk bau. Meninjau. Memanggil, bau dia memanggil. Itu dia. Bau yang memanggil. Aduh. Okey, nampak nasi kita dah beruap tu. Look at that. Ya, dia dah mengelembung tu. Alright, nampak tu? Okey, ini kita kena tunggu lagi Kak Kita Zaidah. tunggu kejap. Alright.
Okey, habislah ni. Bella masih makan sihat. Alhamdulillah. Kak Zaida masak semua sedap. Itu ya. Hari tu sebulan tak rasa Kak Zaida masak. Okey. Sekarang kali ni kita pun bagi balik. Kita makan lagi. Okey, Kak Shopee ada tak jual piece nasi Kak Zaida? Kat mana? Kat Shopee. Shopee tak ada lagi? Ada? Ada. Oh, ada yang dah masukkan ya? ke dalam Shopee ya. Okey, boleh search di Shopee. Nak beli kat mana rempah? Rempah yang mana tu? Kalau untuk paste nasi Kak Zaida, boleh beli dengan kami. Alright, di 0111120473 atau di talan yang lain di 0116420199 atau anda boleh dapatkan produk Kak Zaida melalui rakan-rakan niaga kita yang berada berdekatan dengan kawasan rumah anda. Okey, Sis, kalau Bel. masuk dalam rice cooker boleh? Boleh. Kalau nasi ni boleh masuk dalam rice cooker. Ya. Okey, kita akan masukkan sayur-sayur kita. Kena rasa dulu ya. Dah rasa baru masukkan sayur-sayur ni semua. Okey, kita masak hingga dia kering sikit lah. Nanti dia akan keluar airnya ni. Air daripada timun ni especially ya. Dah bau asar dah. Dah naik dah bau asarnya. Wow. Okay. Alright. Sis, alright. Memang kena tutup dengan aluminium foil ke Kak Zaida? Yes. Untuk nak bagi dia, sebab kita nak dapatkan bau ataupun rasa daripada lauk biryani kita tu ya. Nak masukkan dalam nasinya. Alright, siapa yang nakkan produk Kak Zaida di Singapura, boleh dapatkan daripada rakan-rakan niaga kita yang berada di sana ya. Untuk keterangan lanjut sila hubungi 0111120473 atau di talian yang lain di 0116420199 untuk dapatkan butiran lanjut rakan-rakan niaga kita yang berada di Singapura. Okey, dah siap Bel. Kita punya acar. Wow. Kita tunggu dia keluar air sikit lagi ya. Nanti sayur ni akan mengeluarkan airnya ya. Jadi dia akan agak lembab-lembab sikit lah. Kira natural water lah. Natural water. Ya, ini bagus ya. Ya. Sebab bawang putihnya sebiji-sebiji. Okey, siap dah acar kita. Wow. Ni makan dengan nasi biryani cukup sedap. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pula kita punya nasi. Dah boleh tengok lah ya. Boleh jengah nasi kita. Alright. Mari. Tak sabar ni sebenarnya nak tunggu nasi. Yes. Nasi. Kena clearkan dulu ni. Nasi biryani kambing dan acar untuk hari ni. Saya dah masak nasi buhari, paste daging padang, paste masak merah, pakai daging kambing. Marvelous you. Ya ke? Alhamdulillah. Kan? Ini mesti peminat kambing ya. Thank you. Alhamdulillah. Peminat kambing ya. Ada orang dia suka makan biryani, memang biryani kambing sebab bau lah. Alright, Bel. Okay. Kita akan cuba buka, kita tengok. Tapi yang sebenarnya masih belum masak ni. Tapi kita cuba tengoklah. Look at that, uap dia. Baunya. Wow. Wow. Kak Zaida. Masya Allah. Itu dia. Okey. Wow, enaknya itu nasi makcik berasnya bagus sekali tu. Ya, betul. Nampak ya, dia berderai ya, dia selai-selai. Itu yang cantik tu nasi ni ya.
Boleh nampak ya, nasinya begitu besar ya. Nampak tu beza dengan jari saya, nampak? Nampak Ya, dia memang berderai besar. ya. Nampak tu. Okey, kalau beras basmati biasa yang kita gunakan di pasaran, dia panjang dan halus. Yang ini wow. Yang ini agak tu ya, Kak Zaida letakkan sedikit kuahnya. Kita tutup sekejap lagi, lepas tu baru kita angkat. Semua tak sabar nak makan. Bolehkah tunjuk muka orang tak sabar nak makan? Tak sabar katanya. Okay, look at that. Wow. Yumsy, yumsy. Tak sabar tu ya. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Sementara tu di Batam sudah ada beras basmati datang dari Malaysia juga, Kak. There you go. Alhamdulillah. Di Batam senang ya. okay, kita tunggu sekejap lagi. Sikit lagi. Ya. Alright. Ada soalan, Ben? Alright, saya biasa masak biryani tapi saya belum lagi buat biryani yang tanam dengan lauk macam ni. Macam tak confident aja. It's okay. Macam tak confident, janganlah macam tu. Then Bolehlah you cuba. know. Cuba dulu. Kak Zaida dah ada dekat sini, dah tersedia dah untuk you tonton daripada awal hingga sampai akhir. habis ya. Jadi jangan risau, InsyaAllah akan menjadi. Okey. Tadi susu apa tu, Kak? Susu, tadi susunya tu saya rendam bersama dengan koma-koma Susu cair ataupun ya? saffron. Susu cair tin ya. Bersama dengan koma-koma dengan ataupun saffron dan sedikit berwarna kuning dan sedikit air mawar. Alright, Takim kata di Indonesia basmati ada di supermarket besar seperti Carrefour, hypermarket, Giant juga ada, brand Mogul. There you go. Mungkin senang untuk dapatkannya. Okey, jadi rakan-rakan yang di Indonesia yang teringin nak masak ni, boleh carilah beras basmati di supermarket ataupun hypermarket yang berdekatan dengan anda. Saya gunakan beras cap Ipin. There you go. Thanks for sharing. Mungkin rakan-rakan lain pun boleh share dengan kita selalu masak guna beras apa. Okey, cakap pasal bawang. Mahal sungguh harga bawang sekarang. Aduh. Ya, sekarang ni mana apa yang tak mahal? Apa yang tak naik ya? Sebab musim hujan, musim tengkujuh, memang akan jadi barang ni semua akan mahal. Kak Zaida ni berkemas-kemas bersiap untuk kita nak hidang nasi kita ya. Yes. Dia perlukan untuk nasi macam ni, perlukan good presentation sebab nasi dia wah so sedap. Okey, Acar letak air mawar ya. Acar tak letak air mawar. Tak, tadi tu. Saya baca komen ni dah lambat ya. Dah banyak jadi dia tak. macam lambat untuk saya baca. Tak ada air mawar ya. Acar hanya kita guna tadilah bahan-bahan dia. Nanti kita akan post lagi ya. Nanti kita akan post bersama dengan gambar dan resepi nanti ya. Sebab saya nak ulang sekarang, bahannya dah tak ada dekat depan saya. Okey, sebentar lagi nanti tim social media Zaida Ibrahim Food Studio akan kongsikan bersama anda. Dan dah siap dah, kita tunggu sekejap lagi. Bahan-bahan yang penuh untuk you all tengok menu hari ni yang Kak Zaida gunakan. Okey, biasanya bawang merah saya akan rendam dengan cuka dan gunakan cukanya untuk acar tu. Boleh juga, ada yang rendam dengan garam, ada yang rendam dengan air kapur ya. Terpulang. Apa cara pun janji dia jadi rangup ya. Dia boleh jadi rangup. Alright, Sandra English. Kalau tak pakai minyak sapi tukarkan kepada butter boleh tak? Boleh juga. Boleh ya. Ikut selera ya. Yes. Minyak sapi cuma dia ada aroma smell yang lain daripada yang lain lah orang kata. Okey, biji sawi tak masuk, boleh tak? Fazila Mustafa tanya. Boleh je lah. Dia Kita tak ada efek apa-apa. Cuma dia makan tu adalah rasa ketuk-ketupnya tu. Kita yang buat dia, kita yang nak makan. Dan cantik ya. Cantik, betul. biji-biji macam tu. Dia nampak cantik lah ya. Yes. Tak ada masalah. Okey, nak potong kasar seterusnya. sikit pun tak ada apa. Nak potong kasar sikit, nak bagi dia keruk-keruk pun boleh. Tutik Safira kata, Bella sedap sekali, harumnya makanan di situ. Bella enak sekali makanan sedap lagi sayang. Jadi ingat di Mekah waktu menunaikan haji, makan di luar nasi panjang-panjang sedap. Sedap sangat kan? Betul. Siapa yang dah visit ke Middle East, di tanah suci, inilah makanan-makanan yang biasanya dihidangkan di sana ya. Alhamdulillah. Jadi dah ada menu ni, terubatlah rindu
kan sekarang ni kan untuk kita nak pergi ke sana ke sini agak susah. Bukan agak susah, memang tak memang boleh. tak boleh pergi ya. Bukan agak susah, memang tak boleh pergi. Jadi bila kita masak sendiri di rumah, bahan-bahan pun dah ada locally, dah boleh senang cari. Jadi kita masaklah untuk mengubat rindu tu. Tengok ni asapnya. Oh ya Allah. Yes. Wow, wee. Yes. Kak Zaidah sedap. Mak ikutkan kena tunggu lama sikit ya. Tunggu lagi dalam tu dia lagi kering. Ni agak basah sikit lagi ya. Sebab beras kita ni cantik ya. Beras kita agak tebal, agak kasar. Jadi dia makan masa sikit untuk nak keringkan dia. So kalau dapat perempuan bagi dia lama sikit. Wow. Dia belum kering lagi ya. Kalau tengok betul-betul pada beras ni belum kering lagi. Kita kena tunggu lagi lebih kurang setengah jam lagi ni. Tapi kita tak ada masa nak tunggu. So kita akan serve dia macam ni lah. Look at that. Ya Allah, sedapnya. Nampak tu cantik ya, dengan daun salamnya, bay leafnya, dengan dagingnya. Okay, Belle speechless sekarang. Tengok. Dan baunya sangat sedap. Yummy. Dugaan puasa saya hari ni tengok Kak Zaidah masak sedap tak boleh jadi ni. Esok nak try masak lah. Hang in there, Nita. Hang in there dia. Okay. Semua tak sabar kan? Ni dia. Dah siap dah ni. Okay. Alright, saya ada ternampak ada juga yang ingin berminat untuk menjadi ejen ataupun stokis Kak Zaidah. Bolehlah WhatsApp tim ejen kami di 018 239 9606. Betul terbalik 329, minta maaf. Okay, 018. Saya ulang lagi ya. Yang berminat untuk menjadi rakan niaga Kak Zaidah. Okay, sebelum tu kita nikmati ni nasi biryani kambing dan acar Kak Zaidah. Kesian acar ni. Dia kat tepi. Oh, nasi biryani. Oh. Sedap ni Kak Zaidah. Yes, nampak Yum. tu. This is the tulang ya. Tulang. Masya Allah. Okay, again tadi talian untuk ejen ya di 018. Nak jadi rakan niaga Kak Zaidah ni? Yes, silakan. Okay. Kita alu-alukan ya untuk nak jadi ejen. Alright, menjadi ejen tanpa perlu modal, tanpa perlu keluar rumah. Suri rumah, student. Tak ada, tanpa pembelian minimum ya. There's no MOQ. Jadi, cepat-cepat. Dan anda boleh dapat side income. Mungkin boleh jadi permanent income. Kita tak tahu kan? Alright, jadi boleh cuba sekarang dan kontak ejen kita di 018 329 9606. Okay, saya ulangkan lagi. Taliannya di 018 329 9606. Alright, Kak Zaidah. Okay, siap dah. Yes, Bel. Ada yang nak jadi ejen ya? Ya, saya. Alhamdulillah. Ya, boleh menambahkan pendapatan, boleh waktu-waktu macam gini ya, boleh kata orang tu boleh menolong menjana ekonomi family. Sekarang ni semua kebanyakannya berniaga online, so dah tak ada masalah ya. Semua dah tahu cara untuk nak jadi ejen macam mana. So for those yang berminat nak jadi ejen Kak Zaidah, boleh hubungi nombor yang Bel dah bagi tadi ya. Alright, siap dah biryani kambing kita. Alhamdulillah. Akhirnya. Tadi siapa tu yang tak sabar sangat tu? Nak muncul dalam live, mungkin boleh rasa dan boleh describekan rasanya macam mana. Jom.
Okey, tengah bekerja. Come. Dia biasa ibu. Alright, okay. Kak Di dah siap Boleh. dah. Alhamdulillah ya. 1 jam Alright. suku kita bermasak. Ada yang dah tanya ni Kak Saida. Yes. Kak Saida, hantar melalui Foodpanda boleh tak nak rasa sikit? Macam Oh mana ya tu? ke? Kak Zara masak tak apa. Ini actually untuk staff ni. Staff kat sini pun kita ada ramai juga ya. Untuk nak menjamu. Kak Zara nak jamu staff Kak Zaidah ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ni. Kita akan postkan bersama dengan resipi. Jadi yang mana tak dapat resepinya jangan risau. Nanti ada bersama, nanti kita akan post resepinya ya. Sebab panjang ya, banyak bahan-bahan yang kita guna untuk lauknya, untuk nasinya dan untuk acar tumis kita. Ya. Kalau nak lebih mudah, beli paste biryani Kak Zada, masuk aja dengan kambing, masak, kemudian masukkan aja beras yang sama seperti yang tadi kita tunjuk. Kemudian beli kita ada paste biryani juga. Paste biryani, lauk biryani. Jadi perempuan boleh guna terus resepi yang ada. Hari ni Kak Zada guna masala biryani masala ya. Kak Zada nak cuba rempahnya. Jadi kalau perempuan rasa susah nak cari rempah biryani, perempuan beli saja paste dengan Kak Zada, lebih senang. Ni. Okey, nampak ni. Lebih kurang sama masak dia. Ya. Cuma yang ini Kak Zada pakai Kak Zada dah siapkan lauk biryaninya. Tinggal puan masukkan daging ni saja. Kemudian cara teknik memasak sama. Rebus berasnya ada dekat sini. Dalam ini kita masak nasi dalam rice cooker ataupun dalam periuk. Yang ini cara ni perempuan boleh guna sama. Ya. Masak air, kemudian masukkan beras, kemudian ditimpa di bahagian lauk pun boleh. Senang sangat. Sangat-sangat senang ya. Alright. Ini ada bel lagi yang bertanya, tak ada ya? So far, alhamdulillah. Lauk dalca tak ada ke tu? Dalca, acar. Yang ini acar ya? Acar, nak masak dalca, masalah dalca. Tak ada masalah, nak masak lauk merah pun boleh. Kak Zada dah kongsikan ya untuk menu lauk dalca. Yes. Alright, okay. Thank you so much semua. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran lagi dengan menu yang lain. Thank you so much Kak Zada for the wonderful recipe today. Yes, alhamdulillah. Selesai sudah kita masak biryani kambing ataupun biryani lamb shank biryani ya, bersama dengan acar tumis ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi tengah hari ni, boleh dicuba dan hingga kita jumpa lagi esok insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, doakan yang baik-baik untuk Kak Zada supaya kita boleh berjumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain. So hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.